Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini Agenda Awani bersama saya Nazri Kahar. Malam ini kita akan berbicara berkaitan dengan pasca ataupun keputusan Kerajaan Malaysia dan Kementerian Dalam Negeri yang membuat kenyataan pada 15 Mei 2023 yang lalu, iaitu menarik balik rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi yang memutuskan bahawa penganut agama Kristian boleh menggunakan kalimah Allah, Baitullah, Kaabah dan solat dalam penerbitan bahan agama Kristian bagi tujuan pembelajaran. Dari kenyataan yang diberikan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail pada 16 Mei menyatakan bahawa keputusan kerajaan menarik balik rayuan itu disebabkan berlaku pencengkahan arahan pentadbiran KDN dan Kabinet pada tahun 1986. Jadi keputusan terbaru kerajaan itu menimbulkan pelbagai tanda tanya, khususnya di kalangan para ilmuwan, di kalangan para ahli politik sama ada pembangkang dan juga pihak kerajaan, dan spekulasi timbul pelbagai perkara berkaitan dengan penggunaan kalimah Allah oleh masyarakat bukan Islam. Jadi kronologi kes ini agak panjang. Saya tidak ingin melontarkan dalam perbincangan kami pada malam ini, tetapi sekurang-kurangnya kita ingin melihat apakah yang berlaku sebenarnya dalam keputusan pihak Peguam Negara menarik balik rayuan berkaitan dengan kes yang dikatakan itu. Jadi untuk melihat perkara ini yang berbahagia Datuk Ustaz Hasanuddin Mohamad Yunus yang di-Pertua Yadim bersama saya pada malam ini. Jadi Ustaz Hasanuddin, ini satu isu yang kalau tidak dikawal ataupun tidak diterangkan sebaik mungkin, ia akan menjadi polemik yang berterusan. Kerana isu kalimah Allah ini sentiasa diangkat setiap kali ada perbicaraan ataupun penghakiman berlaku di mahkamah, sama ada di peringkat yang paling rendah ataupun di peringkat yang paling tinggi seperti Mahkamah Rayuan, dan beberapa kes rujukan sudah pun dirujuk dalam hal penggunaan kalimah Allah bagi masyarakat bukan Islam, khususnya di kalangan penganut agama Kristian yang tinggal di Sabah dan juga Sarawak. Jadi untuk isu ini, di mana kita nak bermula untuk kita bagi penjelasan sebaik mungkin kepada rakyat di luar sana? Nazri, saya melihat selaku yang di-Pertua Yayasan Dakwah Malaysia Yadim, saya ingin melihat benda ini satu benda yang cukup menarik apabila ia sangat terkait dengan rukun negara yang kita telah hafal dan kita hayati. Dia ada unsur kepercayaan kepada Tuhan, dia ada unsur kesetiaan pada raja dan negara, dia ada unsur keluruhan perlembagaan, dia ada unsur kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesusilaan. Isu ini kalau kita tidak lihat dari sudut rukun negara ini, ia akan menyimpang jauh dan akan menempa apa-apa yang telah disebutkan di luar sana, kerana saya melihat isunya adalah isu salah faham dalam menangani isu ini. Kalau kita lihat kenyataan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selepas mesyuarat Kabinet, bahawa Kabinet mengambil maklum tentang keputusan yang telah dibuat oleh pihak Jabatan Peguam. Bererti semua orang kena faham isu penarikan pembatalan ataupun penarikan rayuan itu dilakukan oleh Jabatan Peguam. Tetapi sebagai sebuah negara, Kabinet, Perdana Menteri yang mengetuai itu bertanggungjawab untuk menerangkan dan menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya. Semudah isu itu sebenarnya isu yang telah kita ketahui, seorang rakyat Malaysia yang masuk kembali ke Sarawak dengan membawa bahan-bahan dokumen dalam bahasa Indonesia, bahasa Melayu itu, bahasa Malaysia itu, dan kemudian kastam menahan dan memproses benda itu dan menyerahkan kepada KDN. Dan KDN menyita bahan-bahan tersebut berdasarkan kepada rujukan-rujukan yang ada. Nah, apabila kita lihat bahawa mahkamah telah memutuskan bahawa semua pihak, ini yang kita katakan tadi, keluruhan perlembagaan, kedaulatan undang-undang, bahawa kerajaan tak masuk campur keputusan mahkamah. Dan inilah yang kita nak, rakyat Malaysia menghormati keputusan mahkamah itu. Tetapi apabila kita mengkaji dan meneliti, keputusan mahkamah itu bukan isu tentang penggunaan
kalimah Allah Ya. ataupun kalimah-kalimah yang berderet Kaabah dan sebagainya, solat dan sebagainya itu. Ia adalah isu berkenaan dengan menahan CD tersebut. Dan kalau kita lihat Bahan penerbitan itu. Dan kalau kita lihat bahawa ia adalah merupakan bagaimana seorang hakim telah mempertahankan hak rakyat Malaysia mengikut perkara 11 dan sebagainya itu, hak rakyat Malaysia. Dan ini juga kembali kepada, kalau kita lihat keputusan-keputusan ini adalah bertujuan untuk memastikan berlaku kebebasan. Ya. Walaupun kita ada peraturan yang saya sendiri selaku YDP Yadim tetap mempertahankan enactment yang telah sedia ada, yang masih berlaku dan masih diterima pakai, yang tidak ada siapa-siapa mencabarnya. Ya. Enactment di Selangor, enactment di Negeri Sembilan, di Terengganu, di Johor, tetap melarang penggunaan kalimah ini berdasarkan kepada peraturan kawalan agama di negeri masing-masing dan beberapa negeri yang lain. Ya. Jadi bererti tidak ada campur tangan mahkamah dalam urusan yang bukan dalam mahkamah itu. Dia tidak masuk campur urusan enactment. Jadi kalimah Allah itu tetap tidak boleh digunakan oleh masyarakat teman-teman kita bukan Islam, tetapi kalau mereka ada bahan-bahan yang berkaitan dengan peribadi, yang terbukti di mahkamah bahawa bahan-bahan itu bukan untuk sebaran, dan untuk penggunaan peribadi, kita kembali kepada perlembagaan yang membenarkan dia begitu. Jadi saya rasa isu itu itulah premisnya dan perlu difahami dengan penuh lapang dada. Dan minta maaf, saya sebagai YDP Yadim, saya merasakan isu ini sebagai ujian kepada seluruh rakyat Malaysia. Kita tetap mempertahankan Majlis Raja-Raja Melayu yang memberi nasihat supaya jangan sampai isu kalimah Allah ini timbul balik, terungkai balik. Itu satu penegasan dan Kabinet telah menyambutnya dengan jelas. Menteri Agama juga telah mempertahankannya. Dan ia betul-betul satu yang saya lihat, satu yang cukup indah. Kalau kita nak lihatnya sebagai indah, tapi kalau kita nak lihat sebagai negatif, maka dia jadi negatif. Cuba kita faham balik para pertama dan para kedua yang dikeluarkan oleh pejabat Perdana Menteri, iaitu Perdana Menteri sendiri dalam kenyataan berhubung dengan isu ini pada hari ini, iaitu Mesyuarat Jemaah Menteri hari ini telah membincangkan keputusan Peguam Negara untuk menarik balik rayuan terhadap kes Jill Island berhubung dengan bahan penerbitan yang mengandungi kalimah Allah pada 2008. Betul. Keduanya, Jemaah Menteri mengambil maklum bahawa keputusan yang dibuat hanya berkisar soal pentadbiran dan tidak merubah ketetapan Mahkamah Persekutuan pada tahun 2018. Itu dua perkara pertama. Selepas itu barulah Perdana Menteri menghormati, memperakui dan juga menerima pakai ketetapan enactment seperti mana yang Ustaz katakan tadi. Cuba kita kaitkan sedikit Ustaz tentang berkaitan dengan kronologi isu Jill Island ini. Kalau kita lihat berkaitan pada 2008 kes ini, Jill membuat permohonan untuk semakan semula. Kehakiman dikembalikan semula cakra padat yang dirampas oleh pihak KDN dan mencabar penyitaan CD tersebut dan memohon peristirahan mengenai hak perlembagaannya berhubung dengan penggunaan kalimah dalam penerbitan Kristen. Itu pada 2008. Pada 2014, Mahkamah Tinggi membenarkan permohonan Jill dan memerintahkan agar kesemua CD tersebut dipulangkan. Dan namun tidak membuat sebarang penghakiman mengenai relief lain yang dipohon oleh Jill, iaitu berkaitan dengan kalimah Allah, berkaitan penerbitan Kristen. Jadi nampaknya isu yang dikatakan tadi berkaitan hal pentadbiran. Jadi cuba kita fahamkan rayuan ditarik balik yang dikatakan oleh pejabat Peguam Negara itu dan disahkan oleh pejabat Perdana Menteri adalah berkaitan hal-hal pentadbiran. Cuba kita fahamkan hal pentadbiran itu apa sebenarnya, Ustaz Sanuddin? Baik, kalau kita lihat, kita dah ada enactment yang cukup jelas yang semua pihak mempertahankannya. Tetapi pada 1986 keluar satu keputusan Kabinet yang berkaitan dengan perkara ini. Tetapi pada Disember 1986, tahun yang sama, beberapa bulan kemudian, keluar perkeliling yang kita katakan arahan pentadbiran yang sebegitu rupa. So, kat situ kita lihat ada benda yang perlu dibetulkan oleh pihak Kementerian Negara ketika itu. Sebab perkeliling itu dilihat bagaimana masyarakat mendefinisikannya
pengguna-pengguna yang nak gunakan kalimah Allah yang bukan Islam ini melihat bagaimana ia didefinisikan. Dan mahkamah yang paling berhak untuk mendefinisikannya. So mahkamah melihat perkeliling itu seolah-olah ada bertentangan. Dan apabila dia bertentangan, mahkamah dengan penuh kebijaksanaan, sekali lagi saya ajak kembali kepada keluruhan perlembagaan dan kedaulatan undang-undang ini, maka mahkamah memutuskan bahawa benda itu tidak seiring dengan apa yang ada dalam perlembagaan, perkara artikel 11, perkara 3 dan juga yang lain-lain seumpama itu. So bila dilihat tidak bertepatan, sebab itu mahkamah membuat keputusan yang bagi saya cukup cantik. Cukup cantik bahawa perkara-perkara bahan-bahan itu perlu dipulangkan kepada empunya. Kerana empunya tidak menyalahgunakannya dan tidak bertentangan dengan enactment negeri-negeri yang ada. So bila diarahkan pulang, maka jangan pula kita faham bahawa penggunaan kalimah Allah ini telah dibenarkan. Itu dua isu berbeza ya? Ya, dua isu yang berbeza. Saya cukup bimbang. Bahan penerbitan satu, ya. Dan penggunaan kalimah Allah dalam bahan penerbitan itu yang kedua. Itu perkara yang kedua, betul. Jadi berarti kita mengajak masyarakat supaya dapat memahami dengan penuh jelas bahawa tidak pernah ada suara, malah hakim sendiri telah menjelaskan bahawa dia tidak akan masuk campur urusan penggunaan kalimah ini atau tidak. Yang dia nak bangkitkan itu hak seorang rakyat Malaysia yang bukan beragama Islam, yang perlukan bahan-bahan rujukan untuk mengamalkan agamanya. Kalau kita lihat artikel 11 perkara 4 kan, yang memberikan keizinan. Dan Islam sendiri pun la ikrah fiddin, tidak boleh memaksa orang ramai mengikut agama Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Dan kita mempertahankan apa yang Allah minta, apa yang Allah perintahkan. Jadi, isu ini adalah merupakan satu benda yang dua berbeza. Tetapi kadang-kadang, oleh kerana ia melibatkan persepsi, maka masyarakat tak dapat nak membezakan keputusan mahkamah itu dan ramai yang terpengaruh, terjebak untuk mengatakan bahawa mahkamah telah membenarkan penggunaan kalimah Allah ini. Saya sangat menghargai orang yang sayangkan kepada agama Islam. Mereka akan cuba untuk, tapi hari ini saya rasa penjelasan itu kita berikan bersama dan Kementerian KDN sendiri telah memberikan penjelasan bahawa ia adalah satu benda yang berkaitan dengan pentadbiran yang telah diisukan dia, dan hakim sendiri telah menjelaskan ini bukan isu teologi, ini bukan isu agama. Dan sebab itu kita merasakan bahawa keindahan rukun Islam ini apabila nasihat daripada Majlis Raja-Raja Melayu, daripada tuanku-tuanku sultan, supaya jangan sampai kalimah Allah ini disalahgunakan balik. Itu satu peringatan yang bertepatan dengan rukun Islam. Tapi waktu yang sama, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri telah tampil ke depan memberikan jaminan insya-Allah tak ada benda yang perlu dibimbangi dan tidak perlu dirasakan sesuatu yang negatif. Okey, cuba kita fahami sikit lagi Ustaz Ahsanuddin berkaitan kenyataan Perdana Menteri dan juga selari dengan kenyataan Menteri Dalam Negeri, iaitu kerajaan akan senantiasa mempertahankan perlembagaan persekutuan, terutama perkara 3 berhubung dengan agama Islam adalah agama persekutuan dan agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai. Dan yang terakhir, bagi menyelesaikan isu ini secara menyeluruh dan bersepadu, Jemaah Menteri pada hari ini mencapai telah mendapat perkenan Keduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk mempersembahkan cadangan-cadangan penambahbaikan bagi mengukuhkan penguatkuasaan dasar berhubung kalimah Allah kepada Majlis Raja-Raja, dan pada masa yang sama memperkukuh perpaduan keharmonian di antara kaum dan agama di Malaysia. Jadi apa yang Ustaz Ahsanuddin boleh angkat dari dua kenyataan ini yang mengukuhkan lagi bahawa kerajaan tidak berkompromi berkaitan dengan penggunaan kalimah Allah selari dengan kehendak Majlis Raja-Raja, dan membuat penambahbaikan lagi dengan akan ada cadangan-cadangan penguatkuasaan dan juga pengukuhan berkaitan dengan kalimah Allah. Sedikit salah faham yang berlaku, sedikit kocak yang berlaku dalam cawan itu.
telah menyebabkan keyakinan orang ramai nanti bahawa kabinet tetap mempertahankan tidak boleh menggunakan kalimah Allah dan kalimah-kalimah yang tentu sebarangan. Dan titah daripada Majlis Raja-Raja Melayu melalui Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Terpertuan Agong adalah merupakan satu nikmat kepada kerajaan yang ada pada hari ini untuk membuktikan bahawa mereka berada dalam track yang betul. Ya. Ini satu peluang untuk Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Ahli Mesyuarat Kabinet sendiri untuk membentangkan bahawa apa yang sedang berlaku ini, mereka akan bentangkan bagaimana nak memastikan bagaimana yang kita katakan penyalahgunaan kalimah-kalimah oleh agama lain yang sebenarnya kesannya memberikan kekeliruan kepada anak-anak yang menganut agama Islam yang muda-muda. Sebab tujuannya, saya tengok Agreement Selangor, Agreement Negeri Sembilan, Johor semua, tujuannya supaya tidak berlaku kekeliruan. Tetapi kalau kita tengok, kalau seorang individu bukan Islam, dia duduk jatuh, kemudian dia kata, aduh sakit ya Allah kan. Bagi saya tidak akan ada, ini pertek untuk teman-teman yang lain kan, mereka tidak salah untuk menggunakan cara peribadi senyap-senyap. Ini semua kerja Tuhan Allah, katakan disebut cara peribadi. Cara peribadi. Bukan untuk menyebarkan kepada orang lain. Ya. Dan kita berlaku sangat terbuka benda ini. Tetapi kabinet akan mengeluarkan satu kertas nanti untuk membuktikan bahawa apa yang patut dipertahankan akan dipertahankan. Benda ini akan dipersembahkan kepada Majlis Raja-Raja Melayu. Jadi isu kekeliruan ini, kalau kita lihat dari sudut positifnya, ia memberi peluang kepada kerajaan pada hari ini membuktikan bahawa mereka berada dalam track yang betul. Ya, berlaku apa yang kita katakan kes Jill Island ini adalah merupakan satu sentakan kepada semua pihak. Dan akhirnya nanti bila kabinet dah bentangkan dan semua membacanya dan melihat, saya tidak nafikan ada kelonggaran dari segi penguatkuasaan dari pihak yang diberikan kuasa untuk melaksanakan tidak berlaku penguatkuasaan. So kabinet akan memberikan teguran dan nasihat kepada mereka. Jadi saya sangat percaya apa yang berlaku ini akan mendedahkan kepada orang ramai bahawa komitmen yang diberikan oleh Perdana Menteri, Yang Berhormat Perdana Menteri, oleh Menteri Agama sebelum ini, oleh Menteri Dalam Negeri menunjukkan bahawa satu kebebasan kepada orang-orang bukan Islam untuk mengamalkan agama mereka, satu amaran bahawa mereka tidak boleh menyebarkan agama mereka kepada mereka yang tak sepatutnya mereka sebarkan, dan malah ia akan menunjukkan keharmonian itu yang dicita-citakan oleh kerajaan, yang dicita-citakan oleh semua pihak, insya-Allah akan dapat dipertahankan. Okey, Ustaz Sainuddin, kita imbas sedikit juga berkaitan dengan apa yang menjadi polemik pada hari ini dalam minggu ini, iaitu keputusan menarik semula rayuan kepada Mahkamah Tinggi itu. Kerana pada 2021 Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mendapati keputusan dasar Kabinet dan bahagian kawalan penerbitan Kementerian Dalam Negeri bertentangan dengan kes tersebut. Dan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memutuskan bahawa kerajaan telah melakukan kesilapan dan mengeluarkan larangan penggunaan kalimah Allah pada tahun 1986 seperti yang dirujuk oleh Ustaz Sainuddin kepada masyarakat bukan Islam. Dan sehubungan itu pada 12 Mac 2021 kerajaan dan Kementerian Dalam Negeri membuat rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Ini puncanya. Jadi di mana orang kata pun rasionalnya untuk menarik semula rayuan itu dari aspek yang dikatakan oleh pejabat peguam negara itu hal pentadbiran dan juga berkaitan dengan penggunaan kalimah-kalimah yang dikatakan tidak wajar digunakan oleh masyarakat bukan Islam, khususnya Kristian, iaitu seperti solat, Allah dan seumpamanya. Jadi adakah ini sebenarnya yang akan menjadi rujukan oleh pihak kabinet untuk mempersembahkan kepada Majlis Raja-Raja dan juga Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong? Kalau kita lihat kes Jill Island ini, dia menang di mahkamah. Dan dia menang disebabkan hak dia tercabar. Hak peribadi dia. Dokumen-dokumen yang sebegitu rupa adalah hak peribadi. So mahkamah nampak bahawa kerajaan tidak perlu merampas benda itu, menyita benda itu dan perlu pulangkan. Apabila mahkamah putuskan begitu, ada nasihat-nasihat kepada kerajaan khususnya KDN pada masa itu untuk submit rayuan serta-merta. Ya. Rayuan sebagai yang kita tahu mengambil masa tempoh 14 hari. Kalau lebih 14 hari tidak boleh merayu lagi. Berlaku pada 10 Mac, rayuan berlaku pada 12 Mac. Ya, betul. Ya. Jadi
dalam tempoh itu, dalam keadaan, saya tidak mahu menggunakan perkataan tergesa-gesa, tapi mana-mana mereka yang merasa nak merayu, dia kena submit cepat-cepat. Jadi berlakulah urusan untuk mengemukakan rayuan. Tetapi apabila kajian dilihat bahawa sebenarnya memang kesilapan bagi pihak penguatkuasa ketika itu mengambil hak peribadi, dan saya tidak menyalahkan Kastam. Kastam bila dia tengok benda macam tu, dia tu mencadangkan kepada Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian pula tengok benda macam tu, dia kata ini bersalahan gini-gini, dan mahkamah yang membantu buat keputusan. So bagi saya kerajaan salah, kerajaan tak salah itu bukan perkaranya. Perkaranya ialah mahkamah yang telah putuskan. Jadi kerajaan ketika itu membuat rayuan dan perlu buat rayuan dalam tempoh beberapa hari. Jadi bila dah buat rayuan tempoh beberapa hari dan bila melihat pula kemungkinan bahawa betul kita tidak perlu merampas barang orang, hak peribadi berkaitan dengan kebebasan beragama, maka kerajaan dan pejabat peguam khususnya merasakan perlu tarik balik. Dan tarik balik itu bukan satu yang aib. Tarik balik itu bukan satu yang memalukan. Tarik balik itu bukan suatu yang menyebabkan kalimah Allah ini boleh digunakan sewenang-wenangnya. Tarik balik dalam kes kita ambil barang orang, dan bila orang tu pergi ke mahkamah bahawa ini hak peribadi saya tak gunakan untuk berkempen untuk agama lain semua kan, maka mahkamah kata pulang balik. So patutnya ia selesai di situ. Tapi oleh kerana saya mengatakan bahawa pada tahun 2021 itu desakan untuk kerajaan merayu balik, dan kerajaan pun merayu balik, tetapi saya percaya pihak pejabat AG ketika itu selepas melihat dan mengkaji meneliti, buat apa kita bertembung di mahkamah balik pada perkara yang kita merasakan itu hak rakyat Malaysia. Dan rayuan itu sekali lagi kita menegaskan, ia tidak mencabar undang-undang enakmen negeri-negeri yang mengawal penyebaran agama lain di kawasan-kawasan yang terbuka. Ia tidak mencabar. So bila tidak mencabar, tidak perlu berlaku kebimbangan, ketakutan dan keserahan. Sebab apa? Ia memang hak individu. Siapa-siapa bawa dokumen dalam beg dia ke dan ditahan di airport ke dan sebagainya, siasatan dia buat, dan bila dah dapat tu pulangkan balik, tak ada masalah. Itu yang saya katakan kemanisan dalam rukun negara itu yang ada. Tetapi kita ingin mempertahankan, mengatakan bahawa apa yang berlaku ini akan menyebabkan rakyat lebih celik, lebih terbuka, lebih memahami undang-undang, dan akan menjaga perkara nombor 5, kesopanan dan kesusilaan. Jangan kita terus maki hamun, mengatakan bahawa kerajaan penakut, mengatakan pejabat AG tak betul dan sebagainya, sebab mereka semua berjalan berdasarkan undang-undang. Dan yang paling penting sekali, Kabinet akan mempertahankan dan juga akan membuktikan kepada negara bahawa mereka bertanggungjawab untuk bersama-sama dengan Majlis Raja-Raja Melayu mempertahankan enactment yang ada dalam setiap negeri itu. Ya, yang terkini juga apabila respon daripada pejabat Sultan Selangor dan juga Majlis Agama Islam Selangor berkaitan dengan keputusan kerajaan ini, yang dikatakan amat dikesali dengan penarikan rayuan yang difailkan oleh kerajaan dan juga KDN di Mahkamah Rayuan, dan MAIS bagi pihak Raja Selangor dan juga dua lagi Majlis Agama Islam Negeri telah dibenarkan oleh Mahkamah Rayuan untuk hadir dalam kes rayuan ini sebagai amicus curiae ataupun sahabat mahkamah. Walau bagaimanapun MAIS merasa terkilan dan kesal dengan tindakan unilateral pihak kerajaan yang menarik balik rayuan ini tanpa berunding dengan pihak MAIS dan juga pihak-pihak lain yang terlibat dengan yang mempunyai kepentingan dalam kes rayuan. Untuk bergerak ke hadapan, mungkin ini yang sedang difikirkan oleh Kabinet dan juga pihak pejabat Perdana Menteri termasuk KDN. Jadi adakah semua reaksi-reaksi ini sedang diteliti dengan rapi, dan juga pada pandangan Ustaz Ahsanuddin, adakah ini sewajarnya semua pihak yang terlibat, pemegang taruh yang terlibat, wajar membuat kenyataan mereka kerana mereka terlibat secara langsung, tetapi tidak menunjukkan bahawa kematangan itu berlaku, dan mesyuarah juga wajar disegerakan dalam hal ini. Sure. Jadi seperti yang saya katakan, ini ruang sepatutnya digunakan, opportunity. Ruang, dan inilah peluang untuk semua pihak menunjukkan kasih dan sayangnya mereka kepada negara, kasih dan hormatnya mereka kepada rukun negara. Bagi masyarakat Islam dan bagi Majlis Agama Islam Negeri Selangor, saya sangat hargai. Bagi saya itu adalah satu sebab mereka ada autoriti, mereka memberikan teguran dan amaran supaya jangan sampai terjadi begini-begini. Lain kali kena begini-begini. Saya rasa
kita adalah negara bebas. Ia tidak mengaibkan sesiapa. Ya. Dan bagi pihak kabinet hari ini mereka telah menjawab bahawa sebenarnya tidak berlaku perkara yang dibimbangi itu. Bimbang itu adalah tanda kasih. Bimbang itu adalah tanda sayang. Kecuali kalau bimbang itu tanda benci dan cemburu, itu satu perkara yang lain. Kebimbangan yang ditunjukkan oleh Majlis Agama Islam, oleh teman-teman lain itu bagi saya kita perlu hargai. Ya. Saya selaku Termasuk juga pimpinan politik. termasuk kan apa mereka komen, bagi saya negara kita ini bebas. Tetapi biarlah kembali pada fakta. Biarlah kembali kepada fakta akademik dan kembali merujuk kepada keputusan penghakiman itu. Bagaimana jelasnya hakim menyebutkan bidang kuasa dia tidak boleh masuk campur, dia tak nak. Yang dibincang ialah bagaimana hak Jill Island itu perlu dikembalikan. Dia habis di situ sebenarnya. Tetapi kalaulah apa yang berlaku ini nak dijadikan isu politik, saya sangat sedih. Tidak sepatutnya begitu. Tapi bagi saya, teman-teman dalam Majlis Agama Islam dan juga daripada pihak-pihak yang menegur dengan ilmiah, dengan kasih sayang, saya rasa kerajaan bersedia menerima teguran itu. Sebab selaku yang dipertua Yadim, kami merasakan bahawa cantik teguran itu sebagai tanda kasih sayang supaya tidak berlaku. Tapi saya mengajak seluruh rakyat memahami bahawa isu ini ialah isu seorang rakyat Malaysia yang bawa balik dokumen yang berada unsur-unsur seperti itu dan berlaku kekeliruan. Ya. Dan kita betulkan kerajaan, pegawai-pegawai kerajaan yang menyiasat itu, dan saya rasa benda itu boleh settle. Ya. Menarik. Kita akan menunggu lebih banyak perkara-perkara terkini berkaitan dengan isu ini. Dan kenyataan terkini daripada pejabat Perdana Menteri itu sudah memberikan satu penjelasan yang hampir menyeluruh dan apa sepatutnya yang akan dilakukan dan apa yang akan dilakukan oleh pihak kabinet. Terima kasih yang berbahagia Datuk Ustaz Ahsanuddin Mohamad Yunus yang dipertua Yadim, dan itu sahaja dalam perbincangan kami berkaitan dengan isu ini. Sekian, Assalamualaikum, kita jumpa lagi.